Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah adik-adik. Hari ni Ustazah nak sambung mata pelajaran kita daripada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita telah mempelajari tajuk istinja. Okey, cara bagaimana kita nak menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan tubuh kita. Okey, baiklah adik-adik. Hari ni Ustazah nak ajar tajuk adab qada hajat. Okey, dia berkaitan dengan tajuk istinja yang kita pelajari minggu lepas. Okey, adab qada hajat ni terbahagi kepada 3. Adab sebelum qada hajat, adab semasa qada hajat dan adab selepas qada hajat. Okey, baiklah adik-adik. Qada hajat ni adalah kita nak membuang air, sama ada buang air besar ataupun buang air kecil. Okey, kita lihat adab sebelum qada hajat. Apa yang kita perlu buat sebelum kita nak buang air, nak buang najis. Okey, yang pertama, tidak membawa nama Allah. Tak membawa apa-apa sebarang kertas ataupun barang, bahan yang ada nama Allah. Tak boleh bawa masuk ke dalam tandas. Okey, yang kedua, memakai alas kaki, memakai selipar. Okey, yang ketiga, menutup kepala. Cukup sekadar awak ambil kain tutup atas kepala pun sudah mencukupi. Okey, yang seterusnya, membaca doa masuk tandas. Macam mana doa masuk tandas? Okay, kita tengok dekat sini. Doa sebelum masuk tandas. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, jangan baca doa ni masa kita dah masuk tandas. Tapi sebelum kita masuk tandas. Masa kat depan tandas tu nak masuk, okey, kita baca doa dulu. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lepas dah habis baca doa masuk tandas, kita pun melangkah masuk dengan kaki kiri. Baca masuk tandas dengan kaki kiri. Sebab tandas ni bukan tempat yang bersih, jadi kita menggunakan kaki kiri untuk masuk ke tandas. Okey, itu adab sebelum kita masuk tandas ataupun adab sebelum qada hajat. Okey, yang kedua, adab semasa qada hajat. Adab kita dah dalam tandas. Apa yang kita kena buat? Okey, yang pertama, tidak bercakap, makan atau minum. Kita tak boleh bercakap, tak boleh makan dalam tandas dan tak boleh bawa minuman, sebarang makanan dan minuman di dalam tandas. Kerana apa? Kerana dalam tandas tu tempat yang kotor. Tempat kotor ni biasanya akan ada kuman. Bila kita bawa makanan dan minuman dalam tandas, kuman tu akan singgah di makanan dan minuman kita. Lepas tu kita makan dalam tandas, kuman pun masuk dalam perut kita. Tak baiklah, tak perlulah kita buat perkara yang macam ni di dalam tandas. Lagipun kita sanggup ke nak makan dengan minum dalam tandas? Tak sanggup kan? Sebab kita tengok kotor pun kadang kita tak sanggup nak makan dan minum. Tak boleh tak boleh bercakap, tak boleh makan dan tak boleh minum. Okey, sekiranya kita duduk dalam tandas, ibu atau ayah kita panggil atau kakak kita ke adik-beradik kita ke panggil cari kita kan, contoh kan, kita duduk dalam tandas ni, macam mana kita nak menyaut? Kita tak boleh bercakap kan? Cukup sekadar adik-adik membunyikan suara. Macam tu je. Tak perlu bercakap. Okey. Yang kedua, tidak membuang air merata-rata. Buang najis, adik buang najis dalam mangkuk tandas yang telah disediakan. Jangan buang, contoh nak buang air kecil jangan buang air kecil dekat atas lantai. Jangan buang air besar di atas lantai. Kerana najis tu akan bersepah. Bila bersihkan pun najis tu akan bersepah. Kita tak tahu dia akan memecik ke mana? Ke dinding ke? Kita tak tahu ke tahap kebersihan. Jadi buanglah najis ke dalam mangkuk tandas yang telah disediakan, terutama bila kita pergi ke tandas-tandas awam. Tandas rumah tentu sekalilah kita tak akan buat, betul tak? Sebab kita pun tak nak rumah kita berbau busuk dengan najis-najis kita. Tapi bila kita pergi tandas, kalau kita perhatikan, kadang ada kita pergi tandas,
tiba-tiba ternampak najis yang tidak dipam, najis yang bersepah-sepah di atas lantai. Kalau boleh kita disiplinkan diri kita supaya kita menjaga kebersihan di tandas kita dan tandas-tandas awam atau di tandas-tandas mana sekalipun yang kita pergi, supaya disiplin kita ni akan membawa kebersihan kepada semua orang. Itu adab semasa qada hajat ataupun adab ketika kita dalam tandas. Okey, seterusnya adab selepas qada hajat. Selepas kita dah buang najis, dah siap ni, kita nak keluar tandas. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, membaca doa keluar tandas. Lepas tu melangkah keluar dengan kaki kanan. Tadi masuk guna kaki kiri. Jadi kita keluar guna kaki kanan. Okey, baca doa selepas keluar tandas. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa'afani. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa'afani. Okey, maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Okey, doa selepas keluar tandas. Maknanya selepas kita keluar tandas, kita dah buang najis. Bila kita buang najis tu maknanya kita buang toksin yang ada di dalam badan kita. Jadi kita akan sihat insya-Allah. Okey, sampai sini saja. Ustazah harap adik-adik dapat praktiskan adab qada hajat ini setiap masa. Tak kira lah di mana pun, kita setiap hari kita membuang tu tak, sama ada buang air kecil ke, buang air besar ke, jadi kita praktiskan, kita ingat apa yang perlu kita buat. Sebab dalam Islam sendiri mewajibkan kita untuk menjaga kebersihan. Islam sangat mementingkan kebersihan. Kerana bila kita tak bersih, kita kotor, kita akan mendatangkan penyakit pada diri kita sendiri. Okay, Ustazah harap sampai sini saja pelajaran kita hari ini, dan Ustazah harap adik-adik semua dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu adab qada hajat. Senang saja dan benda ni kita buat setiap hari. Jadi apa yang kita dah belajar hari ini, kita belajar tentang adab untuk qada hajat ni, kita amalkan setiap hari di dalam kehidupan harian kita. Kita setiap hari pergi tandas, setiap hari kita pergi buang air, sama ada buang air kecil atau buang air besar, kita amalkan apa yang perlu kita buat, apa adab yang perlu kita aplikasi dalam diri kita. Sampai sini saja. Lepas ni bolehlah buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 105. Lepas dah siap aktiviti tu, adik-adik bolehlah hantar ke dalam grup hasil kerja yang Ustazah sediakan untuk semakan. Okey, terima kasih adik-adik kerana sudi meluangkan masa untuk belajar mata pelajaran pendidikan Islam pada hari ini. Ustazah harap adik-adik duduk di rumah, jaga kesihatan. Kes COVID-19 semakin tinggi dan sangat membimbangkan. Ustazah harap kita tidak keluar rumah tanpa urusan penting. Lagi-lagi adik-adik yang kecil ni imun belum kuat. Bukan bermaksud orang besar ni imun dah kuat, tapi sama-sama kita menjaga diri kita. Duduk rumah, jaga kesihatan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi pada pelajaran akan datang. Assalamualaikum.